Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi video kali ini kita masih lagi dalam bab 5 nisbah trigonometri dan subtopik 5.1 sinus, cosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, jadi standard pembelajaran untuk video kali ini adalah pada muka surat 110 mana membuat dan menentusahkan konjektor tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah sisi segitiga bersudut tegak dan seterusnya mentakrifkan sinus, cosinus dan tangent. Apakah hubungan antara sudut tirus dengan nisbah sisi segitiga bersudut tegak? Okay, jadi kita akan lihat kepada cetusan minda 1. Jadi, cetusan minda 1 bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara sudut tirus dengan nisbah sisi segitiga bersudut tegak. Okay, bahan yang diperlukan adalah kertas krit segi empat sama, pembaris dan pensel. Okay, jadi kalau macam ni, awak guna sajalah buku latihan awak. Okay, jadi kita lihat langkah yang pertama. Lukis segitiga bersudut tegak PQR dengan panjang PQ ialah 16 unit dan panjang QR ialah 12 unit. Lukiskan beberapa garis lurus yang selari dengan RQ. Labelkan sebagai R1Q1, R2Q2 dan R3Q3 seperti pada rajah. Okey, PQ 16 unit dan QR ialah 12 unit. Lihat pada rajahnya. Okey, tadi dikata PQ 16 unit. Okey, jadi PQ 16 unit. Ada 4, 4, 4, 4. Dan RQ, QR adalah 12 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, PQ, QR, okey. Okey, ini tadi lukiskan beberapa garis lurus yang selari dengan RQ. Labelkan sebagai R1, Q1, R2, Q2 dan R3, Q3 seperti pada rajah. Macam inilah R1, Q1, R2, Q2, R3, Q3. Mesti selari dengan RQ. Okey. Okey. Okey, seterusnya langkah 3, lengkapkan jadual dengan ukuran yang dikendaki. Okey, kita nak kena lengkapkan jadual ini. Okey. Jadi kita berbalik kepada gambar rajah tadi. Okey. Okey, ini. Okey. So, jadual ni tadi, kita ada sudut tirus, sudut QPR, sisi bertentangan kepada hipotenus, sisi bersebelahan per hipotenus, sisi bertentangan per sisi bersebelahan. Okey. Jadi daripada ini, untuk QPR adalah sudut dekat P. Jadi yang bertentangan adalah yang ini, yang QR, QR, QR semua ni. Sisi bersebelahan adalah PQ, 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 PQ. Manakala hipotenus adalah PR, 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 PR. Jadi kita lihat jadualnya. Okey, kita ada R1Q1 per PR1. Jadi R1Q1 per PR1. R1Q1 per PR1. Okey, jadi ini ada 3 per 5. Okey, 3 per 5. Manakala PQ1 per PR1. PQ1 4, PR1 tadi 5, jadi 4 per 5. Dan R1Q1 per PQ1 3 per 4. Okey. Dan kita buat untuk seterusnya R2Q2 per PR2, PQ2 per PR2, R2Q2 per PQ2, R3Q3 per PR3, PQ3 per PR3, R3Q3 per PQ3, R4Q4 per PR4, PQ4 per PR4, R4Q4 per PQ4. Okay. Selepas awak buat ni semua, awak dah kira daripada gambar rajah tadi, didapati bahawa semuanya awak akan dapat sama. Untuk sudut tirus, walaupun dia punya saiz semakin besar tapi menggunakan sudut tirus yang sama, dia punya sisi bertentangan kepada hipotenus semuanya sama. Dia akan jadi 3 per 5, 3 per 5, 3 per 5. Sisi bersebelahan kepada hipotenus pun sama. 4 per 5, 4 per 5, 4 per 5, 4 per 5. Dan sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan juga sama. 3 per 4, 3 per 4, 3 per 4, 3 per 4. Jadi, hasil daripada cetusan minda 1 didapati bahawa inilah hasilnya tadi, macam cikgu cakap tadi.
Bagi suatu sudut tirus yang ditetapkan dalam pelbagai saiz segitiga bersudut tegak, nisbah panjang sisi bertentangan kepada hipotenus adalah suatu nilai pemalar. Okay, sisi bertentangan kepada hipotenus adalah nilai pemalar. Suatu nilai pemalar maksudnya nilainya tak berubah. So, dia sama je 35, 35, 35, 35. Walaupun saiz dia semakin, dia punya saiz segitiga bersudut tegaknya semakin besar. Okay, seterusnya, B. Nisbah panjang sisi bersebelahan kepada hipotenus ialah suatu nilai pemalar, sama juga. Dan C ni, nisbah panjang sisi bertentangan kepada panjang sisi bersebelahan ialah suatu nilai pemalar. Inilah semuanya, maksudnya ini semua tak berubah. Dia adalah nilai pemalar. Semuanya sama. Okay, itu hanyalah apabila sudut tirus pada suatu sudut tirus yang sama walaupun dalam pelbagai saiz di dalam segitiga bersudut tegak. Okay, hubungan nisbah yang didapati daripada cetusan minda 1 ialah nisbah trigonometri yang dikenali sebagai sinus, cosinus dan tangent, iaitu A. Sinus. Sinus adalah panjang sisi bertentangan kepada hipotenus ataupun per hipotenus. B. Cosinus. Panjang sisi bersebelahan per hipotenus. Dan C. Tangent. Sama dengan panjang sisi bertentangan per panjang sisi bersebelahan. Okay, jadi yang ini awak perlu hafal. Untuk sinus bertentangan per hipotenus. Cosinus sisi sebelahan per hipotenus dan tangent bertentangan per bersebelahan. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat pada contoh 2. Okey, ada gambar rajah PQR, segitiga bersudut tegak PQR dan ada sudut X dan sudut Y. Okey, lengkapkan jadual berdasarkan rajah di sebelah. Okey, jadual kita ada sin X, cos X, tan X, sin Y, cos Y, tan Y. Okey, sin X. Okey, kita tengok sin X. X dekat sini. Sin tadi adalah panjang sisi bertentangan kepada per hipotenus. Okey, X bertentangan dengan dia adalah QR. Dan hipotenus dia adalah PR. Jadi, kita ada QR per PR. Untuk cos X, cos adalah bertentangan kepada hipotenus. Bersebelahan kepada hipotenus. Jadi, bersebelahan dengan sudut X ini adalah PQ per hipotenus PR. So, PQ per PR. Tan X. Tan adalah bertentangan kepada bersebelahan. Okey, yang bertentangan dengan X ini adalah QR. Yang bersebelahan dengan X ini adalah PQ. Jadi, kita ada QR per PQ. Okey, kita tengok sin Y pula. Okey, sin Y. Sin bertentangan per hipotenus. Yang bertentangan dengan Y adalah PQ. Hipotenus dia adalah PR. Hipotenus tetap sama. So, PQ per PR. Kenapa hipotenus sama? Sebab hipotenus adalah sisi yang paling panjang. Okey, seterusnya cos Y. Bersebelahan per hipotenus. Bersebelahan adalah QR. Hipotenus adalah PR. So, QR per PR. Dan akhir sekali tan Y. Tan Y adalah tentang per sebelah. So, tentang dia adalah PQ. Sebelah dia adalah QR. Okey. Macam inilah. So, sebenarnya kita boleh buat kesimpulan. Sin X akan sama dengan cos Y. Cos X sama dengan sin Y. Dan tan X, tan Y dia akan jadi terbalik. Okey, ini kalau dalam segitiga bersudut tegak yang sama. Okey. Jadi, awak dah tahu macam mana nak tahu sisi bertentangan, sisi bersebelahan, hipotenus. Dan awak dah tahu macam mana nak cari sinus, cosinus dan tangent. Awak boleh cuba uji minda 5.1b pada muka surat 111. Okey, soalannya adalah lengkapkan jadual berdasarkan segitiga bersudut tegak di bawah. Okey, awak ada segitiga DEF, KLM, PQS dan QRS. Okey. Dan awak perlu lengkapkan jadual ini. Okey. So, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih.